Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun sama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu yang penuh rahmah dan barakah, yang mana kita sambung siri yang ke-6 Fiqh Munakahat daripada kitab Fiqh Al-Manhaji, iaitu yang dikarang oleh 3 orang ilmuwan fuqaha antara daripada negara Syria yang bermazhab Syafi'i dan begitu juga mazhab yang lain juga. Maka kitab ini sangat-sangat barakah dan sangat-sangat hebat dan menjadi rujukan seluruh umat manusia, terutama mereka yang bermazhab Syafi'i itu sendiri. Jadi insya-Allah kita akan bersambung pada malam ini, dan saya mohon maaf sebab tidak dapat untuk menjalankan pengajian siri ke-6 yang sepatutnya berlaku semalam, tapi sebab ada emergency yang tak dapat saya elakkan, maka terpaksa ditangguhkan pada malam ini, ya. Jadi seperti biasalah, pada minggu depan minta saya juga tidak diuji dengan emergency yang lain juga, dapat kelas berjalan seperti biasa, iaitu pada Isnin, Rabu dan Jumaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincangkan bab poligami, yang mana kita sudah bincangkan beberapa hukum berkaitan dengan hukum berkaitan dengan poligami, iaitu pertama hukumnya sunat, iaitu atas dasar keperluan. Atas dasar keperluan maksudnya katakanlah lelaki itu mempunyai nafsu yang kuat, mungkin seorang isteri tak dapat melayan kehendak isterinya, maka disunatkan dia, daripada dia berzina, maka disunatkan untuk berpoligami untuk menunaikan tuntutan hawa nafsunya. Kita katakan, kata orang ni, ada orang kemampuan dan keupayaan nafsu ni berbeza-beza, ya. Maka kalau kita tengok dekat negara barat tu, memang jelas mereka tidak membenarkan poligami, tetapi adanya hubungan di balik tabir, iaitu ada curang dan sebagainya. Maka perkara ini boleh dielakkan, tetapi dengan syarat perjalanan poligami itu mestilah adil, mestilah cara yang betul, bukan cara yang menzalimi. Kadang-kadang orang pandang poligami ini hanya pada keseronokan saja, tapi tanggungjawabnya sangat berat, bukan mudah dipikul. Mana-mana kalau kita lihat lelaki Muslim yang gagal dalam perkahwinan, terutamanya poligami, itu bukan adalah satu lambang kebenaran Islam ataupun melambangkan jati diri Islam, tapi itu adalah perkara yang dipotret oleh manusia yang merosakkan nama Islam itu sendiri. Sedangkan Islam itu meletakkan syarat yang ketat, kelayakan yang ketat untuk menjalani hukum poligami itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hukum sunat mereka yang memerlukan ataupun disunat kalau isteri sakit, tak dapat mampu untuk melayani, nak ceraikan tak boleh. Sebab apa? Isteri yang sakit itu perlu dijaga, perlu ditunaikan haknya. Begitu juga isteri yang disahkan oleh doktor bahawa isterinya mandul, tidak mampu melahirkan anak, maka dia disunatkan untuk berpoligami. Ya. Jadi bila kita sebut tentang hukum ini, maka jelaslah, padahal kalaulah dalam bab cerita mandul ni tak adil kalau kita kata zuriat tak ada, kita nak tuduh si isteri penyebab utama, tak boleh, itu satu tidak adil. Maka kalau kita nak tahu siapa yang bermasalah, maka haruslah kita merujuk kepada pihak yang berautoriti, doktor dan sebagainya. Maka doktor lah akan cek dua-dua sekali, suami dan isteri.
Bila lihat disahkan, isteri okey, suami bermasalah. Kadang-kadang bab berkaitan dengan mandul ini bukan masalah perempuan saja, lelaki pun bermasalah, tuan-tuan. Ya. Jadi disebabkan zaman Sayyidina Umar pun ada, jelas pun zaman dulu pun boleh diketahui lelaki yang mandul, lelaki yang tak mampu memberi wanita itu mengandung dan seumpamanya, ya. Pada zaman salaf juga ada, ya. Apatah lagi zaman moden ni boleh dikenali melalui kajian saintifik, penemuan saintifik dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita lihat kena cek dua-dua sekali, baru adil. Sebab apa? Saya pernah lihat satu statistik. Saya pernah baca dekat majalah, majalah wanita ke majalah kesihatan pernah saya baca. Memang kajian saintifik, statistik yang kajian hasil daripada satu kajian, maka muncul satu statistik melalui kajian akademik yang menyatakan bahawa masalah kemandulan ni memang 60% ke 70% masalahnya datang daripada, memang yang mengidap mandul ini, iaitu 60 ke 70% adalah wanita, ya. Manakala 30 ke 40% yang mengidap penyakit mandul juga adalah suami, lelaki. Ya, maka bila ada masalah kelahiran ataupun tidak dapat anak dalam tempoh beberapa tahun, maka dua-dua kena cek sekali. So kalau salah seorang bermasalah, insya-Allah ada ubatnya. Ada ubatnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kalau kita lihat hukumnya sunat, ada hukumnya makruh. Makruh maksudnya sekadar untuk hiburan. Hiburan tu untuk suka-suka. Hiburan untuk bersuka-suka, maka ia tidak dibenarkan. Tapi hukum sunat, kalau dia memang seronokkan perempuan tu, dalam masa yang sama dia nak tanggung perempuan dan anak-anaknya. Contoh nak kahwin dengan janda kan, oh cantik juga janda ni, aku nak kahwin dengan janda ni. Dalam masa yang sama kesian, kerja tak ada, ya, suami meninggal dunia atau kena tinggalkan suami, kahwin nak jaga anak-anak. Itu hukum sunat, ya. Tapi sekadar berpoya-poya macam kebanyakan yang menikah dekat Thailand ni, tuan-tuan. Bukan semua, ya, ramai di kalangan Thailand tak mampu tapi suka-suka syok bercinta, ya, syok nak berkahwin, ya, sedangkan kemampuan tak ada, tak fikirkan pasal tanggungjawab. Dan ramai di kalangan mereka yang berkahwin, ya, lepas berkahwin bini pertama diabaikan. Ini jelas haram, hukumnya haram. Maksudnya sebelum dia nak berkahwin, dia tahu diri dia siapa. Ini disebabkan hukumnya makruh. Makruh orang macam ni berkahwin. Pasal apa? Dia tahu gaji berapa, isteri pendapatan rumah, sedangkan nak tanggung isteri 100% pun tak mampu. Ekonomi pun isteri bantu juga. Dia nak kahwin satu lagi. Bila dia berlakunya perkahwinan seperti ini, jelas maka dia akan melibatkan satu pihak yang akan teraniaya, iaitu isteri pertama. Maka isteri kedua tu seronok makan gaji isteri yang isteri pertama tu lah, yang kadang-kadang bila tak cukup duit nak hidup bersama isteri kedua, datang muka tak malu minta isteri pertama duit. Ini satu perkara yang tak baik. Tapi kita tak nafikan ada poligami yang baik, poligami yang bagus, poligami yang tidak melibatkan salah guna dan seumpamanya, ya. Jadi kalau orang yang mendaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri untuk berkahwin poligami, kalau cukup syarat, insya-Allah tak ada masalah. What's the problem? There is no problem, tak ada masalah. Cuma sebab tak melepasi dekat standard yang ada dekat Jabatan Agama, contoh dekat Selangor, maka ramai yang berkahwin lari dekat Thailand sana. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kahwin tu gentleman lah. Gentleman, jangan sampai kita ni bawa lari anak orang, cakap baik-baik, pujuk baik-baik. Insya-Allah kalau kena dengan gayanya, kalau kita ni mampu, orang kita ni baik, ya, insya-Allah takkan ditolak. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan boleh jadi haram. Haram kalau kita melibatkan bila dah kahwin, duit tak cukup, makan bini pertama tak cukup, bini pertama, anak tak cukup, anak diabaikan, tanggungjawab yang bahagian bini pertama tu diabaikan, anak pun diabaikan, maka ini haram hukumnya, tidak dibenarkan oleh syarak ketika itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wajib diketahui sekiranya seseorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir yang tersebut, sebelum ini akad perkahwinan itu tak sah. Katakanlah dia tak mampu nak kahwin, tapi dia kahwin juga, maksudnya keuangan tak cukup, kerja jaga, ya. Jadi dia kahwin juga, tak mampu nak tanggung, haram orang macam ni berkahwin. Dia tidak mampu untuk berlaku adil, haram. Tapi nikah tak sah tak? Tak sah. Tapi dia bernikah dalam keadaan berdosa. Nikah dalam keadaan berdosa, ingat tu.
Dia tegur syarat. Dia ada orang kerja jaga je. Kerja jaga. Minta maaf cakap. Dan ada kerja kerani. Kerja kerani gaji lebih kurang dalam 1,500 ke 2,000. Nampak? Dah kahwin, ada anak. Dah kahwin, ada anak. Bayangkan. Bila dah kahwin ada anak, bayangkan dengan anak yang untuk isteri pertama dan anak tu pun tak cukup dengan gaji 2,000, tuan-tuan. Kecuali kalau memang duduk kampung lah. Duduk kampung nak kerja jaga apa? Jaga ni biasa duduk bandar lah, kerja kilang, jaga apa dan sebagainya. Ya, pergi nikah Thailand. Syok dengan seorang anak dara ni, pergi nikah kat Thailand. Habis bini pertama tu tak dapat duit langsung. Habis nikah sah tapi berdosa besar. Tanggunglah dosa tu. Ya, sehinggalah dosa itu tidak tertanggung lagi. Dia bagi hak yang betul pada isteri pertama dan isteri kedua. Selagi mana dia tak tunaikan hak, selagi itulah dia tanggung dosa yang sangat berat. Malaikat catat dan sebagainya. Ya, dosa dia jangan main-main. Tak melibatkan lagi hak anak, hak isteri dan sebagainya. Tuan-tuan, petang tadi saya ada join Al-Azhar Care, kerjasama dengan Tirmizi Center untuk agihkan barang bantuan keperluan dapur kepada golongan asnaf, ya, pada musim PKPB ni. Ada saya jumpa beberapa ibu tunggal yang memang ditinggalkan oleh suami dia, tak bertanggungjawab. Dan ada yang jumpa perempuan lain, dia nikah, lepas tu tak bagi tahu, dia tinggalkan macam tu saja, dia cerai, ya. Jadi ini satu benda contoh yang sangat-sangat tak bagus, ya. Isterilah yang struggle, ya, isterilah begitu begini. Ya, kita tak nafikan, bukanlah kata orang nak menyebelahi pihak perempuan saja, tidak. Dalam perkahwinan, kes dekat JAIS, kat mahkamah Syariah, banyak yang perempuan curang ramai, yang perempuan tinggalkan lelaki ramai, ya, bukan sikit, ya. Perempuan jangan selesa sangat. Bila orang pantai lelaki, oh dia jadi heroin dan sebagainya. Tapi bila perempuan yang buat salah, senyap 1,000 bahasa. Betul tak? Dekat internet macam tu lah. Kalau mana-mana page yang dia keluarkan, dia cerita pasal kecurangan lelaki, oh tengok komen-komen kat bawah tu, wow, fantastik. Komen kat bawah tu fantastik, dahsyat-dahsyat. Semua kaum ibu duk bantai, duk hentam semacam. Oh jangan main-main, ya. Duk kau tambah dia punya tu, tambah dia punya asam pedas dan sebagainya. Tapi bila ada page yang sama juga cerita tentang kecurangan isteri tanya, oh senyap 1,000 bahasa, tak ada siapa pun nak bantai. Adalah seorang dua pom yang adil lah, ya. Maksudnya jangan selesa sangat lah. Maksudnya kita cerita pasal bertanggungjawabkan lelaki dalam perkahwinan. Sebenarnya ramai juga perempuan yang tidak menjalankan tanggungjawab. Orang kata inilah lelaki, men are trash. Oh, dia kata lelaki ni sampah. Sama juga women pun trash juga. Maksud jenis spesies macam tu lah, ya. Baik, jadi perkahwinan tetap sah walaupun makruh, walaupun haram, tapi dia tetap sah. Tapi ini melibatkan hak orang. Bayangkan yang tinggalkan anak bini, tak tanggung anak dia semua, tak bagi anak dia minum, tak bagi anak dia makan. Dia tinggal macam tu, syok dengan perempuan lain, itu hak dia. Bayangkan dia dekat akhirat nanti tidak akan diampunkan dosanya kecuali dia jumpa anak dia, jumpa bekas isteri je. Ni minta maaf dengan dia, minta halal. Kalau tak dapat, dia akan jadi muflis, pahala-pahalanya akan ditarik. Kalau tak ada pahala ditarik, dosa orang terpaksa dibagi pada dia. Nampak tu, muflis, pahala dia hilang, tuan-tuan. Ya, jangan main-main, ya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Betul lah Ahmad Zamir Zulhafiz, ya, memang nasi tambah tu ramai, ya. Nasi tambah ramai tu ialah sama jugalah bila kes kalau perempuan curang, oh lelaki berderet-deret cerita tu, ya, samalah lelaki perempuan sama je. Baik, okey, ia menghalalkan pergaulan. Maksudnya perkahwinan tu tetap sah, tapi dia menghalalkan pergaulan. Sebab tu seks itu halal. Walaupun orang tak layak berpoligami, dia berpoligami juga, dia punya pernikahan poligami itu sah, iaitu halal dia punya pergaulan untuk hubungan seksual, halal. Tetapi berdosa kerana melakukan perkara yang diharamkan. Satu analogi kita ambil lah, orang mengerjakan solat dalam keadaan memakai pakaian yang dicuri. Dicuri pakaian, dicuri jubah, dipakai pergi sembahyang. Solatnya sah atau tidak? Solat tetap sah. Tapi ketika dia memakai pakaian ketika solat, dia berdosa. Kerana apa? Pakai, selagi mana dia pakai pakaian yang dicuri itu tidak diminta halal, selagi itu dia berdosa. Nampak?
Sah tak? Sah. Cukup rukun, cukup syarat, solat tetap sah. Tetapi haram dia solat menggunakan pakaian yang dicuri. Nampak tak? Tetapi adakah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu alam. Kalau ikut zahir nas, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam ni punya solat kan menggunakan pakaian yang tak betul lah, pakaian yang kita kata jauh daripada hakikat yang sebenar, jauh daripada kebenaran yang benar, maksudnya yang dibenarkan. Okey, walaupun poligami dalam keadaan ketiga adalah haram, ianya berdosa, tetapi tidak membatalkan akad. Tetap jugalah, maksudnya dia berkahwin dalam keadaan berdosa bagi mereka yang tak mampu ni lah, terutama yang lagi kat Thailand ni, ya. Maksudnya nafkah tak mampu apa semua dan sebagainya, maka dia kahwin tetap sah tapi berdosa. So anak yang dilahirkan itu tetap halal, sah dan sebagainya. Ya, ingat, poligami ni bukan benda yang mudah, benda yang sangat berat. Jadi saya cerita ni dah masuk dalam lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit cerita pasal ni. Betul, kena emphasize, kena dengar betul-betul, kena faham. Poligami ni bukan seronok-seronok saja, tidak. Keadilan sangat perlu dititikberatkan. Baik, persoalannya keadilan apakah yang dituntut terhadap isteri-isteri? Persoalan sini. Pengarang kitab yang asalnya daripada bahasa Arab dan diterjemahkan oleh Sahibus Samah, Mufti Negeri Sembilan, dan begitu juga tim researchnya, yang mana pengarang kitab dia mengajukan soalan, apakah keadilan yang dituntut terhadap isteri-isterinya. Bila cerita tentang keadilan dalam urusan poligami, ini yang lelaki fail, ini yang majority fail. Nampak tu? Ya, majority fail pasal ni, yang tak layak sebab disebabkan keadilan tidak mampu. Ini dia. Ya, apakah keadilan yang dituntut? Baik, keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami ialah keadilan persamaan nafkah. Tu dia. Maksudnya makan minum isterinya kena sama. Isteri pertama makan minumnya sebulan lebih kurang dalam RM600 ke RM700. Bini kedua pun sama juga. Ya. Tapi ustaz, tak sama. Bini kedua tak ada anak lagi. Bini pertama ada 5 anak. So macam mana boleh sama? Kena lebih. Dengar dulu. Ya, itu untuk makan isteri sahaja 700. Nampak? Ya, anak lain, anak kena bagi juga seorang 700. So 7 kali 6 dah berapa? Ya, 7 kali 6 lebih kurang 42, 4,200 kena bagi kat bini pertama. Maksudnya dia uruskan untuk makan minum dia siang malam, ya, untuk anak-anaknya selama sebulan, dan 700 diberikan kepada isteri kedua. That's fair. So dia pinjam, apa ni bang, bagi dekat belah bini sana 4,200 ya, yang saya bagi 700. Tak adil ni. Come on lah, bini pertama ada 5 orang anak. Nampak tak? Yang kau ni seorang saja. Ya, benih pun tak ada lagi, mengandung pun tak ada. Nanti bila kau dah anak, aku bagi kau 1,400. Macam tu. Itu dari segi sudut nafkah. Ini Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang bila kita tengok tu, dia kata, alah tak apa, isteri kedua saya redha, tak apa, tak bagi nafkah pun tak apa. Okay, fine. Tapi kebanyakannya bila dah berkahwin, bini pertama dia lupa kan, tanpa minta keredaan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang bila kita sebut, sebab itulah Jabatan Agama di interview dulu, dia kata, ya, macam mana kalau sekarang ni pendapatan macam mana suami kamu? Pendapatannya kami kongsi-kongsi lah Tuan Haji, dia kata dekat jabatan kan. Dia kata Tuan Haji, maksudnya sama-sama lah, dia bayar rumah, saya bayar kereta, saya bayar api, saya bayar air, dia bayar api, macam tu lah. Anak kami ada 4 orang, 2 bayar sekolah, 2 saya bayar, macam tu, ya. Tapi sekarang poligami ni macam mana? Okey, kalau nak poligami, saya nak tuntut semua dia bayar. Nampak tu? So dia kena tuntut kan. So bila interview lelaki pula, okey, sekarang bila kamu, ya, memang sebab perkahwinan poligami ni memang tak minta izin isteri. Jabatan Agama Islam pun tak pernah pun minta izin isteri, tidak. Cuma dia tanya kelayakan. Ya. Takkan bila si isteri kata, okey macam tu, sebelum ni semua kongsi-kongsi belaka. Tapi sekarang bila suami saya nak poligami, saya nak tuntut semua rumah dia bayar, api dia bayar, air dia bayar, anak semua dia bayar kalau dia nak poligami. So takkan pejabat agama nak halang, dah itu hak dia. Nampak? Jadi ini yang fail ni tuan-tuan. Ini yang fail, itu yang lari dekat Thailand. So bayangkan berapa ramai yang tak layak untuk poligami, tetapi mereka lari dekat Thailand. Nampak? Jadi inilah satu benda yang saya rasa
pihak dekat Thailand ni dia kena tanggungjawab lah. Maksudnya dia orang pun memang ada autoriti untuk menikahkan, walaupun nikah tetap sah, tapi banyak yang menyebabkan isu-isu yang berkaitan dengan perkara ini, penganiayaan, salah guna, akibat salah guna poligami ini. Nampak? Ya. Jadi bila dah isteri tuntut semua sekali, hak dia yang asal sebelum ni kongsi atas redha dia, lepas dia tahu suami nak poligami, dia letak syarat, dia nak semua tanggung hal tu. Nampak tu. Ya. Tapi ada juga suami yang bijak. Ada, betul. Ada suami yang bijak. Ya, ini kes kat mahkamah. Sambil tu saya nak cerita jugalah. Ada suami yang bijak, dia kata. Ya, so dia kata dia bincang dengan jabat agama, interview isteri dia. Okey, dia kongsi lah, bayar rumah kongsi, bayar apa kongsi. Dan bila tahu suami nak poligami, dia kata, Tuan Haji, ya, qadhi, saya nak tuntut semua bayaran, maksudnya kalau dia poligami, semua rumah dibayar, itu dibayar. Ya. Jadi bila dah dapat benda tu, dia bawa pula dekat lelaki tu pula. Okey, sekarang awak nak poligami, okey, tengok gaji awak macam mana, okey, boleh tak mampu untuk bayar semua? Tapi qadhi, kan sebelum ni kami bayar kongsi. Tak, dia tahu sebab awak nak poligami, dia nak tuntut hak dia. Sebelum ni tak pernah, dia tak berkira. Ya, sebab awak nak poligami, dia nak tuntut hak dia semua. Itu hak dia. Okey, tak apalah, saya bayar semua. Tetapi saya nak poligami dan saya berjanji rumah saya bayar, kereta saya bayar, anak semua saya bayar. Dia satu sen pun tak keluar. Tapi saya nak dia berhenti kerja. Bijak suami dia. Lepas tu dia kata, mana boleh, kata. Sebab apa? Dulu saya bagi awak kerja, bina career, sebab nak bantu ekonomi rumah tangga. So sekarang awak tak nak mahu membantu rumah tangga, tak apalah. Ya, kalau awak ada tuntut hak awak, saya pun tuntut hak saya. Maka okey, boleh saya tanggung semua bayaran, tapi dengan syarat awak berhenti kerja. Jadi suri rumah sepenuh masa. That's why. So bila once suami cakap macam tu, wajib isteri taat. Seriously. Nampak? Ya, sebab apa? Bila sebut tentang hak isteri, dia betul disebutkan dalam kitab, iaitu tempat tinggal, nafkah, pergaulan baik. Nampak tu? Tempat tinggal, makan, minum, pakaian, memang itu tanggungjawab si suami. Betul? Ya? Tapi hak memberi kerja atau hak mencari rezeki, itu adalah hak suami. Nampak? Seperti mana perempuan boleh tuntut hak dia untuk nafkah, keadilan dan sebagainya, suami juga ada hak untuk menuntut isteri untuk memberhenti kerja. Jadi suri rumah sepenuh masa. Betul? Seriously. Bukalah mana-mana fatwa. Ya, bila dah kerja memang pangkat besar lah, CEO, kalau suami suruh berhenti kerja. Tapi sekarang ni tak adalah yang suami macam tu, kan. Ya, jadi ini ceritalah pasal ada kebijaksanaan. So bergaduh lah. Bergaduh kan, poligami ni, sebelum ni tak pernah pula awak nak suruh saya berhenti kerja. Ya, bila nak poligami suruh minta berhenti kerja. Suami jawab balik, yalah, awak kata tak nak awak dah sekarang dah berkira lah, dulu nak kongsi-kongsi, tapi bila nak poligami nak suruh saya bayar semua. Bayar cantik, kalau macam tu baik berhenti kerja semua. Macam tu dia bergaduh lah. Ini kisah kawan saya sini, kisah dia masuk dekat Jabatan Agama Islam lah, tak sebut negeri macam mana lah, cerita. Ya, dua-dua menggunakan kebijaksanaan dan dua-dua menggunakan atas kapasiti hak. Betul itu hak je, betul. Ya tak? Itu betul. Ya. Tapi kalau betul-betul suami dia mampu nak bayar, tanggung rumah semua sekali, nafkah anak, dan bila dah kahwin, untuk isteri kedua juga, dan begitu tu anak, maka Jabatan Agama tak luluskan, terpaksa luluskan lah. Walaupun isteri tak bagi izin sekalipun. Tapi memang hakikat 4 mazhab mengatakan nak poligami tidak memerlukan izin kepada isteri. Tetapi memenuhi syarat itu bukan mudah, payah sangat, bukan senang. Ya Allah, nak duduk KL ni, gaji 5,000, janganlah. Gaji 10,000 tu boleh lah, 10,000. Seriously, duduk KL ni, tuan-tuan, bayar rumah dah berapa? Bayar rumah dah dekat 2,000. Nampak tak? Kalau 2 rumah, yalah, mungkin rumah yang kedua sewa, ya, sewa pun paling kurang 1,200, yang selesa lah, rumah teres. Ya dah 3,000 lebih dah. Bayar kereta lagi, makan, minum, api air. 10,000 tu memang cut betul-betul lah. Kalau 10,000 tu isi rumah satu isteri dengan itu okey sikit. Dia bagi saya nak poligami ni, at least duduk KL ni paling kurang 15 ke 20,000. 15 tu pun yalah sikit dah selesa. Nak selesa betul 20,000. Tapi berapa ramai yang ada 20,000 ni, tuan-tuan? Kecuali yang businessman lah. Ya. Saya ada bisnes, kawan saya memang bisnes.
Alhamdulillah, saya petik jari minta supaya diinfak untuk apa ni, charity saya, dia bagi selamba dia je. Memang businessman yang bayar zakat dan isteri dua. Tapi memang kaya lah, pendapatan sebulannya puluhan ribu tuan-tuan, untung syarikat lagi. Itu tak apalah, dan dia berlaku adil lah. Dia beli 2 rumah, beli rumah cash je. Beli rumah double story, beli apa dah, nampak, double cash. Beli kereta untuk anak dan isteri, cash sama, nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 20,000 ni nak untuk poligami. Yalah, untuk poligami sebenarnya, maksudnya yalah bayar rumah, bayar apa. Ya, kalau tak ada, kalau kena bercatu, ya, kena bercatu dengan tambang basnya lagi apa semua, ya. Ini cerita kalau betul-betul nak selesa poligami tu. Setakat kalau 5-6 ribu, jangan cakap lah. Even kalau 10 ribu pun tak cukup lah untuk poligami sebenarnya. Kalau in term, kalau nak tanggung semua sekali, nampak, ya. Kalau 10 ribu, isteri kedua kompromi, isteri pertama kompromi, masing-masing kongsi, itu tak apa, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau masalahnya dua-dua tuntut semua kita kena belanja, 10 ribu jangan main bang, memang tak cukup. Ya. Baik, ya, Hairi Rani, betul lah, itu hakikat sebenarnya, ya. Sama jugalah macam kita kan, gaji 3-4 ribu, 3-4 ribu nak tanggung isteri semua sekali, nak tanggung anak 3-4 orang, memang susah. Duduk KL, ya. Nak beli rumah dah berapa dah, bayar kereta dah berapa, 500-600 sebulan, bayar kereta dah 1,000 lebih, itu yang murah banyak. Tinggal apa 2,000, makan minum, itu memang makan je lah, tak berjalan tak apa. Itu hakikat. Kalau kita nak buat congakan tentang cost of living sekarang ni, memang susah. Apatah lagi hidup seorang macam tu saja dah memerlukan belanja yang besar, ya. Belanja, apatah lagi kalau 3-4 ribu gaji dia, tanggung isi seorang, okey fine, tapi dah ada anak 2-3 orang, ya. Baik, jadi inilah kebanyakan lelaki yang mana mereka fail dalam poligami sebabkan keadilan dari segi zahiriyah, ya. Maka disebut keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami adalah keadilan, ya, dan persamaan nafkah. Itu disebutkan. Tempat tinggal, tempat tinggal dituntut. Awak kahwin dengan saya, awak kena duduk dengan madu awak. Tak nak duduk pisah, tak kena pisahkan, ya. Sebab apa? Islam tidak membenarkan permusuhan. Islam tidak membenarkan hati tersakiti dengan pergaduhan dan sebagainya. Maka dia hak untuk sediakan rumah. Dalilnya apa? Nabi SAW tidak pernah menyatukan isteri bagi dengan satu rumah. Nabi sediakan 9-10 rumah, Nabi sediakan, walaupun kecil. Nampak tak? Walaupun kecil, untuk keperluan Nabi sediakan rumah Sayyidah Aisyah paling dekat sekali, Ummu Habibah, Juwairiyah dan sebagainya, Ummu Salamah, Nabi sediakan. Nampak tu? Nabi mampu lah. Nabi mampu dari segi sudut, tuan-tuan. Dan giliran malam, ya, giliran malam. Irfan kata, orang kata nak poligami tak perlu minta izin, perlu minta maaf je. Iyalah tu. Irfan ni dah kahwin satu pun belum lagi, ya. Bila nak kahwin Irfan, kahwin dulu, ya tak? Yalah, kata orang buat dulu, lepas tu baru minta maaf. Ya, nak buat tu boleh, tapi tepuk dada tanya iman, mampu ke tak mampu, ya. Ada kawan saya ni ustaz juga, dia ada restoran besar, restoran dia ada perniagaan bisnes umrah, ada macam-macam bisnes lagi, ada bisnes tadika, ada 3-4 jenis bisnes. Pakai Mercedes yang memang warna merah tu, cantik sungguh. Dia memang perniagaan, memang kaya. Nak poligami, nak kahwin satu lagi, nak bantu dia urusan perniagaan. So bini pertama pun okey, semua cukup. Kan? Itu cerita lah, tak perlu sebut nama dia siapa, ya. Baik, giliran bermalam, itu penting, ya. Mentang-mentang isteri pertama tu muda bergetah, bini kedua tu dah mula start tua, lebih malam kat sana pula, tak boleh, kena adil, ya. Kena adil, sana 3 malam, sini 3 malam. Kalau sana 4 malam, sini 4 malam, betul tak? Dia kena kira, ya. Ada orang di poligami, dia buat jadual macam ni, jadual macam ni. Jadual mingguan macam mana? Takkanlah hujung minggu kat bini pertama je atau bini kedua. Okey, minggu ni hujung pertama dengan ni, minggu depan hujung minggu dengan bini kedua. Ada jadual pembahagian. Itu maksudnya kena ikut jadual tu. Dia, dan jadual itu berubah kalau akad ikut hajat dan darurat. Katakanlah malam ni patut dengan bini pertama, tetapi disebabkan bini kedua sakit, kena ada teman, itu tak apa. Itu tak apa, tak minta izin pun tak apa, ya. Kecuali kalau memang malam ni pada bini pertama, ya, tapi dia minta izin nak bersama dengan bini kedua. Dia minta izin tak? Dia wajib minta izin kalau tanpa darurat, tanpa hajat, ya. Baik, jadi dalam hal ini sehingga kan Nabi SAW sendiri pernah
nak pergi ke rumah siapa, rumah salah seorang isteri Nabi yang lain. Patut malam tu dengan Sayyidah Aisyah, tapi Nabi kata patut malam ni memang dengan kau, tapi aku minta izin malam ni aku nak bersama dengan madu kamu. Siapa nama isteri Nabi? Zainab tak silap. Ya, ada hal lah Nabi ada hal nak bincang. Maka Sayyidah Aisyah kata tak boleh, kau kena duduk dengan aku wahai Rasulullah. Maka Nabi pun tak pergilah. Ini menunjukkan kalau kita nak ambil hak isteri kita yang dah dijanjikan, maka wajib minta izin. Tapi kalau disebabkan darurat, ya, kalau katakanlah anak bini kedua sakit, kita kena berada kat sana, maka tak perlu minta kat izin dia, kena pergi saja. Bagus minta izin lah, adat namanya, ya. Ya, pergaulan yang baik maksudnya tak boleh kata-kata kasar, kata-kata nista dan seumpamanya, mesti perkara baik. Dalam bab nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita nak nyatakan isteri tu boleh menjadi seseorang yang nusyus. Suami boleh, bukan isteri, suami boleh dinyatakan, boleh di label sebagai suami yang nusyus bila dia menggauli ataupun dia bermuasyarah ataupun dia bergaul dengan isterinya dengan tidak berakhlak yang baik. Contohnya lah mental harassment. Contoh, kata awak ni bodoh lah, masak pun tak reti. Itu cakap-cakap kasar, maki, awak ni celaka betul, awak ni memang haram jadah. Ini bukan saya maki, saya contoh kata. Betul, ada orang duk maki, ada yang lebih teruk adalah lempang. Dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala, jelas bahawa suami yang nusyus iaitu mereka yang mengeluarkan kata-kata nista, ya, mengeluarkan kata-kata nista, yang mana mereka itu sendiri kalau kita lihat dia itu menyebabkan isteri itu terasa hati, maka di sini boleh dinyatakan sebagai perkara yang suami itu nusyus. Maka kalau suami kata dia maki isteri dia, so isteri boleh pergi jumpa qadi dan boleh buat aduan kepada qadi, dan qadi wajib panggil isteri bagi nasihat. Kenapa engkau maki isteri kau begini-gini? Amaran terakhir, kalau engkau buat sekali lagi kau kena hukuman. So dia buat lagi, so isteri mengadu lagi, tuan qadi, suami saya masih memaki saya, so qadi bagi hukuman penjara dan sebagainya, ya. Lepas tu dibebaskan dan dia maki lagi. So maki lagi, isteri kata saya nak minta talak, nak minta khuluk, nak minta batalkan ni khuluk ni. So hakim boleh fasahkan nikah ataupun boleh jatuhkan talak. Maksudnya boleh khulukkan wanita itu untuk melepaskan daripada suami. Nampak tu, ya. Maka kalau suami itu tidak beradab dengan isteri, maka dikira sebagai nusyus. Itu pergaulan baik, ya. Maksudnya pergaulan baik kena adil. Dengan isteri sana cakap adil, dekat sini pun kena cakap adil. Tak boleh main hentam saja. Dekat isteri pertama cakap kasar, bini kedua cakap kasar. Itu jelas haram, tidak dibenarkan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini dan menunaikan kewajipan yang lain terhadap isteri, macam pakaian, ya, keperluan yang lain dan seumpamanya, ya. Jadi itu yang kita lihat sebagai satu neraca lah. Kita kena faham, kena adil dalam bab ini, ya. Daripada Munirah bin Rahmat, poligami itu indah, ya, betul indah, ya, kalau betul-betul yang melaksanakan dengan adil secara Islam. Pengamal poligami itu yang mencemarkan keindahan poligami itu sendiri, ya. Sebahagian kita tak nafikan, ramai kat Malaysia ni yang mencemarkan, ya. Dah kahwin, dia pergi tinggalkan bini, tinggalkan anak dan sebagainya. Dah lah tak cerai kan, dia gantung tak bertali, dah ada tanggung bini sana, bini sini tak tanggung dan sebagainya. Ini hakikat yang berlaku di Malaysia berdasarkan kes ini. Betul, kita tak nafikan, ya. Bila perempuan cakap macam ni, kita kata oh perempuan anti poligami. Tidak, mana ada perempuan anti poligami? Siapa kata perempuan anti poligami? Perempuan tidak anti poligami. Yang betul-betul kalau dia tu Islam, yang dia tu betul-betul mengamalkan Islam, yang faham Islam, dia tak tolak, ya. Tapi kalau perempuan tak suka poligami, ataupun dia tak suka, bukan tak suka poligami, tapi hakikatnya perempuan cemburu. Bila perempuan cemburu, maka dia rasa tidak senang hati pada poligami. Salah ke? Bagi saya tak salah. Yang salah, dia kata poligami ni mengarut, ya, hukum yang patut diubah, hukum yang patut tak ada pada zaman sekarang ni. Itu yes, berdosa besar, bahkan boleh jatuh kufur. Pasal apa? Ini khabar mutawatir bahawa diharuskan, hukum asal ya disyariatkan. Maksudnya pensyariatan poligami ini
dinafikan oleh seorang wanita, hatta lelaki sekalipun. Ya, dia kata tak ada, tak perlu ni undang-undang merapu, tak ada. Ya. Tapi kalau perempuan kata poligami, dia baling pinggan kat lelaki dia. Dia baling periuk dekat lelaki dia. Ya, bukan dia anti poligami, tidak. Tapi hakikatnya dia cemburu. Itu biasa bagi saya. Suka cemburu. Suka kalau nak dipoligami kan. Kita lelaki suka kalau nak dipoligami kan. Ya. Tak ada masalah. Bukan kita suka berpoligami. Ya, sebab kita bukan perempuan. Kalau anak perempuan kita, macam mana? Ya, ada orang poligami, tapi bila anak dia nak poligami perempuan, dia tak bagi pula. Kan? Saya tak anti poligami. Kawan saya ada yang poligami. Betul tak? Saya pun kalau ada rezeki yang mana kalau sampai tahap sunat, saya pun nak poligami juga. Tapi tak sampai sunat, tak sampai keperluan yang ada. Betul tak? Tak sampai keperluan untuk saya melakukan. Dan yang paling penting, kenapa saya tak poligami? Memang tak mampu. Tak mampu untuk menunaikan keadilan nafkah rumah. Tak mampu. Rumah satu je lah mampu, nak beli rumah kedua tak mampu. Betul tak? Ya, jadi jelas ya, ini bukan satu benda yang ringan ya. Alah, sewa boleh Ustaz. Sampai bila nak sewa? Bila nak sewa? Kalau sewa kena halau dan sebagainya, baik beli rumah. Betul tak? Nak sewa pun kadang-kadang bukan murah dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang kita kata keadilan penting. Maksudnya jangan sampai kita merosakkan nama Islam itu atas perbuatan dan kelalaian umat Islam itu sendiri. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hasrul daripada Hasrul Harun. Salam Ustaz, betul ke kalau seseorang isteri takut poligami kerana isteri itu menakutkan, ia dikira syirik? Kalau seseorang itu takut poligami kerana isteri itu menakutkan, dikira syirik. Allahu Akbar. Dia kata, orang kata, apa dia takut bini? Takut bini ni syirik. Patut takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya mengajak Encik Hasrul bin Harun. Ya, dia kata, bukan dia katalah, ada orang kata, ya, takut bini ni syirik. Aduh, dia statementnya lawak. Tak tahulah Encik Hasrul ni dia buat lawak ke ataupun dia serius tanya. Tak apalah, saya anggap dia serius tanya ataupun dia niat lawak, tapi kita nak bagi juga pengetahuan pada orang luar sana. Baik, kalaulah dikatakan takut bini itu syirik, sepatutnya kita takut Allah. Saya nak ajak orang yang kata macam ni, jom kita pergi zoo negara. Ya, zoo negara tu kita panjat pagar termasuk dalam kawasan harimau. Betul tak? So, bila nampak harimau tu, masuklah kan harimau, dia kata, tak nak, takut. Kamu syirik. Betul tak? Syirik kenapa? Takutkan harimau, bukan takutkan Allah. Nampak tak? Ya, tak timbul isu sebenarnya. Takut jin ke? Kita takut jin lain, takut Allah Subhanahu Wa Taala lain. Ya tak? Syirik tu bukan benda yang mudah lah kalau kita nak kata, ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka keadilan sangat penting. Ya, keadaan daripada dari segi sudut fizikal, sudut nafkah zahir dan batin dan seumpamanya. Baik, sementara keadilan dari sudut perasaan kasih sayang yang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seseorang daripada isteri tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperolehi oleh para isteri. Nampak? Yang tak boleh nak adil, kasih sayang. Ya. Ada seorang lelaki, ada berapa orang isteri, ada 4 orang isteri. Ada nak sama rata kan? Kasih sayang tu 30% tu tak ada, mesti ada lebih sikit. Ya, kadang-kadang isteri pertama ni lebih pandai jaga dia, lebih sayang kat dia, ya. Dan kadang-kadang bini kedua tu lebih pandai maksudnya membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang suami lebih sayang dia. Jadi perasaan lebih sayang tu tak boleh nak dielakkan. Tapi fizikal, nafkah, tempat tinggal, pakaian, wajib sama kata. Wajib sama kata, tuan-tuan. Kena adil. Nampak tu? Ya. Tapi kalau perasaan, mustahil nak adil. Hatta Nabi SAW, antara isteri yang paling Nabi sayang itu Sayyidah Aisyah berbanding isteri-isteri Nabi yang lain. Dan sebelum Sayyidah Aisyah, siapa isteri Nabi yang paling disayangi? Iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hatta Sayyidah Khadijah meninggal dunia sekalipun, nama sering diucapkan, sehingga Sayyidah Aisyah cemburu. Dia kata, kenapa dah sebut wanita tua itu yang sudah meninggal dunia? Itu biasa, perasaan cemburu tu menyebabkan Sayyidah Aisyah tak senang hati bila Nabi SAW sebut nama Sayyidah Khadijah ketika mana dia sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ya, selepas isteri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah, antara
ke-13 isteri Nabi SAW, iaitu yang paling Nabi sayang iaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hal ini ini kerana manusia tidak mampu menguasai hatinya dalam memberikan kasih sayang. Kenapa hati ni tak boleh bagi kasih sayang sama? Tak mungkin. Pasal apa tuan-tuan? Orang kata kan, cinta ni tidak boleh dipaksa. Boleh tak? Ya, memang boleh dipupuk, tapi kalau tak cinta, tak boleh nak cinta. Betul tak? Kata, saya tak boleh cinta dengan awak lah, sebab cinta tak boleh dipaksa, sebab hati saya pada orang lain. Cuba, tapi hati perasaan Allah gerakkan, tak boleh juga. Nak buat macam mana? Sama jugalah, tak boleh kita nak paksa sama rata, tak boleh, tak mungkin. Itu tak mungkin kita nak buat. Baik, hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Yang bermaksud daripada surah An-Nisa ayat 129. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Iaitu keadilan, iaitu hati. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau, yakni berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi. Maksudnya walaupun sana lebih kamu sayangi, tapi nafkah zahir tetap kena adil. Katakanlah antara tiga isteri, bini kedua lebih disayangi. Nampak tak? Lebih disayangi. Tetapi walaupun isteri nombor 2 lebih disayangi, pembahagian tak boleh lebih pada bini kedua. Tiga-tiga kena sama rata, kena adil. Itu dia. Iaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung. Nampak tu? Orang ada poligami kat Thailand, dapat bini baru, bini pertama lupa. Ini dosa besar ni tuan. Dosa besar. Tanggunglah kat akhirat. Selagi mana tak minta maaf dekat isteri pertama dan anak-anaknya, tanggunglah. So bila dah tua nanti, bini kedua pun dah tinggalkan dia, baliklah semula beringit kat bini pertama. Merayu balik. Inilah lelaki kadang-kadang kita ditengok ni tak kena pada tempatnya, tak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia lupa diri dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi disebut, walaupun bagaimanapun janganlah kecenderungan hati kepada mana-mana isteri membawa kepada kezaliman dan kemudaratan. Sementara adil dari segi nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam dan pergaulan baik merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang. Maksudnya boleh dilakukan, maksudnya boleh, tak perlu kepada ikut fitrah. Memang kita, keadilan kita sendiri, usaha kita sendiri yang untuk membetulkan keadaan supaya nampak adil dan harmoni. Nampak tak? Tapi kalau hati perasaan, tak mungkin. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Apa dia kata di sini? Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas baginda melaksanakan keadilan dalam pembahagian nafkah dan pergaulan antara isteri-isterinya, iaitu Nabi dapat harta nafkah, dapat harta rampasan perang. Itu rezeki Nabi. Sebab apa? 1/5 daripada harta rampasan perang itu untuk Nabi SAW. Pasal apa? Nabi tidak berniaga, Nabi tak boleh bekerja, kerja Nabi berdakwah saja. Maka ada peruntukan harta rampasan perang untuk Nabi SAW. Dengan itu Nabi bagi pada Ummu Salamah setahun untuk makanan, Sayyidah Aisyah setahun, semua setahun, sama rata. Berapa dirham, berapa apa semua tu dikira lah. Selama 360 hari cukup untuk setahun. Nabi bagi sama rata, adil, tak ada berkurangan sedikit pun. Maka ya Allah, inilah pembahagianku daripada sesuatu yang ku miliki. Maksudnya, ya Allah, Nabi berintih pada Allah, ya Allah, inilah pemberianku yang aku ada, ini saja yang aku ada, yang mampu aku berikan seadil-adilnya daripada yang aku miliki. Maka janganlah engkau mencelaku daripada sesuatu yang engkau miliki yang aku tidak miliki, iaitu hati. Nampak tu? Iaitu hati. Maksudnya Allah yang menguasai hati kita. Jatuh cinta, Allah yang menguasai. Tak jatuh cinta, itu juga Allah saja yang menguasai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan, Nabi sendiri kata, aku tak mampu untuk menguasai hati. Maka Nabi kata, ya Allah, jangan kau salahkan aku, jangan kau hukumi aku, yang mana zahirnya aku mampu untuk menanggung isteriku secara adil-adilnya. Tetapi batin, kasih sayang, ada isteri yang lebih aku sayang,
berbanding ni. Semua aku tersayang, tapi ada yang lebih ni, itu aku tak mampu. Sebab apa? Engkau yang menguasai hatiku. Jangan salahkan aku, jangan hukumi aku. Itu rintihan Nabi SAW. Ini bukti menunjukkan bahawa Nabi sendiri pun dari segi sudut kecenderungan hati, Nabi tidak boleh berlaku adil. Itu kuasa Allah. Tapi zahir, tempat tinggal, makan, adil seadil-adilnya. Sehingga kan Nabi nak pergi bawa isteri Nabi pergi bermusafir pun ikut giliran, ikut undian dan sebagainya. Nampak? Ya? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jika isteri pertama tak mampu melayan, ya, dari segi batin, harus ke suami menikah, ya. Ya. Kalaulah isteri tu sakit, tak mampu untuk layan, sakit tak mampu untuk melayan kehendak batin isteri suami. Sebab apa? Melayani kehendak batin suami adalah tanggungjawab isteri, lebih tinggi daripada tanggungjawab memasak dan mengemas rumah. Serius ni, wanita kena dengar, tanggungjawab suami melayani kehendak nafkah batin isteri, sepakat para ulama, itu adalah tanggungjawab si isteri. Sebab itu dalam hadis, kalau tanpa keuzuran syar'i isteri menolak kehendak batin suami, maka malam tu, sepanjang malam dia akan dilaknat oleh malaikat. Nampak? Tapi kalau ditolak pasal apa? Terlalu penat sangat bekerja, tak larat sangatlah kemas barang, terlalu penat. Ataupun dia terpaksa tolak disebabkan sakit, tak sihat, itu tak apa, tak ada masalah. Ya, suami pun kena bertimbang rasa. Ya. Dan kalau ditolak sebab haid, itu wajib tolak, tak boleh. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau wanita yang tak mampu untuk menanggung kehendak batin si suami, maka terserah pada suami. Ada suami kata, tak apalah, awak tak mampu nak layan, sayang saya pada awak, pada awak, tak apalah, saya boleh kekang nafsu ni. Tak tahulah macam mana dia kekang, Wallahu alam kan. Ya, kekang. Tapi kalau dia kata, tak bolehlah, terpaksa saya kahwin, sebab apa? Kalau tidak, mana saya nak melempiaskan fitrah saya ni? Maka dia dalam hal ni, kembali pada hal ni, dia disunatkan berkahwin. Dia disunatkan berkahwin. Dan ulama mengatakan kalau sampai tahap dia boleh berzina, maka dia wajib berkahwin. Satu lagi. Ya. Tapi kalau setakat tak sampai berzina, tapi terpaksa dia memendam hati dan perasaan, ya, tak dapat untuk menunaikan kehendak fitrahnya, maka dia biar macam tu saja. Hati meronta-ronta, tak berkahwin. Ini hukumnya disunatkan poligami. Kalau tak poligami, hukumnya makruh. Maksudnya kalau dia tinggalkan poligami, hukumnya makruh. Ya, sama juga kalau si suami yang tidak melayan kehendak batin isteri dia, dia poligami, tak boleh. Ya, kalau katakanlah suami dia mati pucuk, tak mampu, dia boleh minta fasakh, dia boleh minta boleh minta cerai, jatuhkan talak, supaya hakim jatuhkan. Itu hak dia. Ya, maksudnya dia boleh minta supaya memfasahkan nikah. Sebab suaminya itu adalah seorang yang mati pucuk dan seumpamanya. Jadi hal ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas kalau kita lihat, ia merupakan satu perkara yang perlu kita fahamlah. Perkahwinan, hatta bukan poligami tapi monogami pun satu perkara yang perlu kita lihat. Perlu kita lihat dan perlu kita faham, yang mana memenuhi kehendak seksual ni lebih besar daripada tanggungjawab menjaga rumah. Ya, menjaga rumah, memasak ni ulama berselisih pendapat. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Ada kata itu ihsan isteri. Ya, tapi menjaga hak batin si suami ni ijma' ulama. Ijma' ulama itu memang tanggungjawab isteri. Kalau tak ada keuzuran, dia tak memenuhi kehendak suami dia, maka hukumnya dia adalah berdosa besar, akan dilaknat oleh malaikat itu sendiri. Macam mana nak harmonikan riwayat kata dapur Nabi tak berasap dan riwayat Nabi beri makan setahun? Ya, ada sometime Nabi makan cukup, ada sometime kadang-kadang makan tak cukup. Ya, macam kita lah, kita hidup dalam, saya dah berkahwin lebih kurang dalam berbelas tahun. Adakah belas tahun tu semua mewah? Ada juga hari yang memang kita tak baik. Ada hari yang kita cukup makan. Ada hari yang kita terpaksa jatuh. Saya pernah masa duduk kat England dulu tu, duit tak ada. Duit beasiswa lambat masuk. Ya. Saya pergi kerja cleaner. Dalam 7 km saya berjalan kaki. Nak bayar tambang pun tak ada. Pergi balik. Beberapa hari, hampir seminggu, saya nak bayar tambang bas tu 2 pound sterling. 2 pound sterling. Tapi gaji dapat banyak lah. Ya. Pernah beberapa hari saya berjalan kaki pergi kerja. Sebab apa? Nak jimat duit untuk makan kat rumah. Nampak?
So kadang-kadang bila kita rasa hidup sebagai rumah tangga ni tak hari-hari kita mewah, ada sometimes kita memang terdesak. Macam juga Nabi SAW, ada yang kadang-kadang Nabi cukup makan dan ada kadang-kadang Nabi tak cukup makan. Itu biasalah tuan-tuan, ya. Tak berzina ni, tak berzina yang betul lah, ya betul lah. Maksudnya bukan setakat buat perkara, ya. Sampai kalau dia beronani sekalipun, sampai tahap isterinya tak mampu untuk menunaikan hak dia sebab sakit, apa dia buat? Dia beronani. Wah, itu dah sampai kena poligami lah. Sebab apa? Memang ya, poligami, beronani ni haram, berdosa, tak boleh. Tak boleh kita nak tempiaskan. Saya ni orang muda, tak ada isteri, kahwin. Nak elakkan orang kena kahwin. Kalau beronani, kena puasa. Puasa tu dapat meringankan atau menundukkan hawa nafsu tu. Nampak? Jadi kalau sampai bermasturbasi, beronani dan sama juga, maka hukumnya seolah-olah dia macam sudah menghampiri zina. Ya, walaupun tidak hukum berzina, tetapi sudah menghampiri zina. Pasal apa? Disebabkan isteri tak mampu untuk melayani kehendak suaminya, maka dia itu dianggap sebagai orang yang boleh melakukan dosa. So maka dia dikirakan disunatkan berpoligami. Disunatkan poligami. Tapi kalau dah sampai dia boleh cari pelacur dan sebagainya, wajib ditinggalkan amalan terkutuk itu dan dia wajib berpoligami menurut sebahagian di kalangan para ulama. Ya, kalau perempuan macam mana? Perempuan minta fasah, jumpa hakim. Hakim kena fasahkan, isteri suami saya memang tak mampu untuk bagi nafkah batin, dia mati pucuk. Hakim tak apa, sabar. Ada jenis hakim kata sabar, berubat dulu. Dah berubat 3-4 bulan dah, saya tak tahan, kata sabar. Ini hakim yang jenis apa? Hakim kena fasahkan, kena jatuhkan talak. Nampak? Maksudnya hak untuk nafkah batin ni bukan untuk si suami saja, isteri pun ada hak juga. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Cuma ini cerita pasal hukum lah. Urusan mahkamah itu tanya ahli peguam lah. Peguam lebih tahu cara macam mana untuk mendasari hukum ini supaya kata orang tu mahkamah boleh jatuhkan. Itu prosedur mahkamah saya tak tahu sangat lah. Tak tahu sangat, itu kena tanya lawyer macam mana lah. Kalau suami mati pucuk ke ataupun macam mana ke, adakah kalau tak mampu pun, isteri tak mampu nak bagi nafkah zahir, bolehkah juga poligami? Itu urusan pejabat agama, itu sebagai urusan yang berkaitan dengan teknikal, itu kena rujuk mahkamah dan begitu juga kena rujuk Jabatan Agama Islam. Wallahu a'lam, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sejam pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada Isnin. Besok Ahad, Isnin kita akan jumpa untuk siri yang ke-7. Ya, kita akan sambung lagi bab poligami dan kita akan masuk terus hukum hakam perkahwinan. Hakam perkahwinan nanti kita akan masuk rukun dan sebagainya. Ya, ada rezeki nanti kita akan masuk bab cerai, talak dan seumpamanya. InsyaAllah pada bab-bab yang akan datang. InsyaAllah lepas ni kita mukadimah poligami ni panjang sikit, kita baca